العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, berkongsi info berkenaan dengan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Baik, moga-moga saudara-saudara di luar sana diberikan kesihatan tubuh badan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah saya akan membacakan berkenaan dengan bacaan solat maghrib yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas katanya, "Inna Ummal Fadli sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa faqalat ya bunayya wallahi laqad zakartani بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب." Ummu Fadli mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa. Lalu dia berkata, "Wahai anakku, demi Allah, bacaanmu terhadap surah ini mengingatkan bacaan yang terakhir aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika salat maghrib." Hadis riwayat Bukhari nombor 763 dan Muslim 462. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika sihat Rasulullah membaca surah yang lebih panjang daripada mursalat. Namun, ketika baginda sakit, baginda meringankan bacaannya dengan bacaan yang lebih pendek, yakni surah Al-Mursalat. Baik, itu yang pertama ya. Riwayat kedua daripada Jubair bin Mut'im katanya, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur." Baik. Maksudnya ketika solat maghrib, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Tur. Hadis riwayat Bukhari 765 dan Muslim 463. Riwayat ini pula kata Nabi baca surah Tur dalam solat maghrib. Seterusnya dari Marwan bin Hakam katanya, "Qala li Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ma laka taqra'u fil maghrib bi qisar wa qad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u tuliyina." Baik. Apa katanya? Maksudnya Zaid bin Sabit berkata kepadaku, "Mengapa ketika maghrib engkau membaca surah-surah pendek? Padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tulina, dua surah terpanjang antara yang panjang." Hadis riwayat Bukhari 764 dan Abu Daud 812. Dikatakan Marwan bin Hakam bertanya kepada Zaid, "Qultu wa ma tulina?" Qala Al-A'raf. Apa maksud dua surah terpanjang antara yang panjang? Jawab Zaid, surah Al-A'raf. Ini riwayat ni dikatakan Nabi baca surah Al-A'raf dalam salat maghrib. Baik. Seterusnya diriwayatkan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf faraqaha fi rak'atain. Maksudnya dalam salat maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'raf untuk kedua rakaatnya. Hadis riwayat Nasa'i nombor 991. Baik, daripada beberapa riwayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa Nabi membaca dalam solat maghribnya dengan bacaan surah yang sederhana panjang. Surah antara ini surah Tur kan. Lagi sebut juga surah Al-A'raf. Maka kita biasa baca surah yang pendek-pendek. Tapi ada riwayat yang sahih menyatakan bahawa di dalam solat maghrib Nabi membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, dua surah yang pendek. Yang inilah yang biasa kita guna pakai, yang biasa kita baca dalam solat maghrib untuk meringankan
khasnya kalau kita menjadi imam kan, disunatkan untuk kita meringankan bacaan kita ketika kita menjadi imam. Seperti yang biasa terjadi di masjid kan, pada hari-hari yang jadualnya ada kuliah. Dululah masa sebelum Covid kan, ada kuliah. Maka kadang-kadang ada imam yang baca surah yang agak panjang. Kemudian disambung pula dengan wirid yang panjang kan. Bila panjang, akhirnya penceramah yang datang ataupun pengkuliah yang datang dapatlah beri kuliah lebih kurang dalam 20 ke 30 minit sahaja kan. Kalau orang yang biasa berceramah berkuliah ni 20-30 minit ni baru mukadimahnya kan. Maka satu kerugian lah, ataupun satu perkara yang galat lah kan, apabila masa untuk penceramah ataupun berkuliah itu menjadi terlalu pendek untuk penyampaian beliau kan. Maka sebagai imam ataupun apabila kita solat berjemaah, ringankanlah bacaan. Selepas pada solat itu kan, ringankan jugalah dari sudut wiridnya, semoga supaya kita dapat memberi ruang kepada pengkuliah ataupun berceramah untuk menyampaikan ceramah ilmu agama kan, untuk kita mencari ataupun menggali ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sama-sama kita mendapat pencerahan dan memudahkan serta memberikan melancarkan lagi amal ibadah kita kan, supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sajalah untuk hari ini perkongsian saya berkenaan dengan solat fardu maghrib, bacaan surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya saya sebutkan semula surah Tur dan surah Al-A'raf, wal mursalat kan, al-mursalat, dan ada riwayat yang sahih menyatakan Nabi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kita ringankanlah apabila kita solat berjemaah. Apabila kita solat sendirian sebagai contoh, bolehlah dipanjangkan bacaan kan, mengikut kemampuan masing-masing. Wallahu alam. Minta maaf dari salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu dizahirkan atas diri saya. Hakikatnya semili Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.